Sufina. Petang ini dalam program kami menyelidikkan aspek penting pembangunan komuniti di Malaysia. Maka kami akan mengongsi pandangan tentang pendidikan, ketidaksamaan ekonomi dan kebolehcapan penjagaan kesihatan. Nantikan semasa kami menerapkan strategi untuk mengatasikan cabaran. Selamat datang. Dalam menangani cabaran yang dihadap oleh pekerja migran asing, pendekatan yang serba berkaitan adalah penting. Pertama-tama, pemutaran dan pelaksanaan undang-undang buruh untuk melindungi hak pekerja migran adalah penting. Bagaimana Malaysia boleh memastikan pelaksanaan yang berkesan dan peranan apa yang boleh dimainkan oleh majikan dan pekerja dan membentuk budaya pematuhan. Sebagai timbalan ketua setiausaha dasar dan penguatkuasaan, saya percaya bahawa memastikan pelaksanaan yang berkesan melibatkan mewujudkan mekanisme pemantauan yang kokoh dalam industri, disokong oleh penalti yang ketat bagi ketidakpatuhan majikan dan pekerja boleh menyumbang dengan mengambil bahagian secara aktif dalam bengkel dan sesi latihan mengenai hak yang tanggungjawab pekerja. Kempen kesedaran untuk mendidik majikan dan pekerja tentang hak dan tanggungjawab mereka juga penting. Sebagai seorang profesor, bagaimanakah Anda percaya kempen ini boleh disesuaikan untuk mencapai kedua-dua pihak dengan berkesan? Dengan mengambil kira perbezaan bahasa dan budaya dalam populasi pekerja asing yang pelbagai. Menyesuaikan kempen melibatkan penggunaan bahan dan platform multibahasa bekerjasama dengan pemimpin komuniti untuk memastikan kebolehan budaya dan menggunakan pelbagai saluran komunikasi seperti radio, acara komuniti dan platform digital untuk mencapai audiens yang pelbagai dengan berkesan. Selain itu, mewujudkan mekanisme untuk pemeriksaan kesihatan yang kerap, menyediakan keadaan hidup yang baik dan memastikan gaji yang adil dapat meningkatkan kesejahteraan keseluruhan pekerja asing. Apakah inisiatif atau dasar yang Anda percaya sebagai ahli perniagaan tempatan boleh dilaksanakan untuk mencapai matlamat ini dan mewujudkan sekitaran kerja yang kondusif untuk pekerja asing? Memperkenalkan pemeriksaan kesihatan wajib semasa proses pembaruan visa, menetapkan dan melaksanakan standard untuk syarikat-syarikat kehidupan dan menubuhkan sistem penumputan gaji yang adil boleh menyambut secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan keseluruhan pekerja migran di Malaysia. Bersama dengan pihak berkepentingan yang berkaitan termasuk NGO dan organisasi antarabangsa boleh meningkatkan keberkesan langkah-langkah ini. Bagaimanakah Anda percaya sebagai pemimpin NGO? Bolehkah kerjasama sebegini dapat diperkukuh dan peranan yang boleh dimainkan oleh organisasi ini dalam menyokong kesejahteraan pekerja asing di Malaysia? Melakukan kerjasama melibatkan mewujudkan platform untuk dialog tetap, berkongsi amalan terbaik dan memanfaatkan kepakaran NGO dan organisasi antarabangsa untuk menyediakan perkhidmatan, bantuan undang-undang dan advokasi untuk pekerja asing dengan mengukuhkan keseluruhan sistem sokongan. Berbalik kepada pendidikan, bagaimanakah Anda sebagai seorang guru sekolah? Percaya bolehkah polisi disesuaikan untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh masyarakat orang asli seperti orang asli dalam mendapatkan pendidikan berkualiti? Rasa harus
mengutamakan kurikulum budaya, melibatkan input community dan menyediakan sumber yang disesuaikan dengan keperluan khusus pelajar orang asing. Menggajikan lebih ramai guru orang asli dan menumbuhkan sekolah yang lebih dekat dengan komuniti mereka adalah langkah penting. Apakah langkah yang boleh diambil untuk menarik dan melatih lebih ramai guru orang asli? Dan bagaimanakah guru geografi dalam pendidikan infrastruktur? Dan bagaimanakah jurang geografi dalam pendidikan infrastruktur boleh diatasi dengan berkesan? Inisiatif harus menumpukan pada beasiswa untuk individu orang asing yang mengejar perguruan program pilihan yang berkaitan dengan budaya dan penempatan strategik sekolah untuk menggunakan halangan geografi, memastikan kebolehjapaian. Selain itu, pemberian beasiswa dan insentif kepada pelajar orang asli boleh membantu merapatkan jurang. Apakah program atau insentif beasiswa yang anda bayangkan dan bagaimanakah ia boleh direka bentuk untuk memaksimumkan impaknya terhadap pencapaian pendidikan pelajar orang asli? Beasiswa hendaklah merangkumi sokongan keuangan, program bimbingan dan insentif yang sejajar dengan nilai budaya untuk memotivasi dan memperkasakan pelajar orang asing memupuk pencapaian pendidikan tinggi. Mengalih tumpuan kepada ketidaksamaan ekonomi, bagaimanakah anda sebagai pengurus bank mencadangkan kami menangani isu ini, terutamanya dalam kalangan komuniti etnik seperti masyarakat India, untuk memastikan peluang yang sama dan kesejahteraan ekonomi? Program pemberdayaan ekonomi yang bergerak secara adalah penting. Pembangunan kemahiran latihan vokasional yang disesuaikan khas untuk komuniti India adalah penting. Selain itu, mencipta peluang keusahawanan, akses kepada pinjaman yang terjangkau, dan mempromosikan amalan perukatan yang inklusif boleh menyumbang kepada meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam kalangan minoriti etnik, memastikan pengendaraan peluang yang lebih adil. Mencipta peluang keusahawanan, akses kepada pinjaman yang terjangkau, dan mempromosikan amalan perekrutan yang inklusif boleh menyumbang kepada meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam kalangan minoriti etnik. Langkah-langkah konkret apa yang boleh diambil untuk mendorong keusahawanan dan memastikan akses yang adil kepada sumber keuangan untuk komuniti India? Saya percaya sebagai Gubernur Bank Negara,
Langkah konkret melibatkan penubuhan program mentor, menyediakan latihan celik kewangan dan mewujudkan cara mudah untuk mendapatkan pinjaman. Amalan pengambilan inklusif boleh digalakkan. Sebagai kesimpulan, wawancara ini memberikan pandangan yang mendalam terhadap cabaran rumit yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia. Dari keharusan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja migran asing hingga menyesuaikan dasar pendidikan untuk komuniti pribumi dan mengatasi disparitas ekonomi di kalangan minoritas etnik. Perbincangan telah menerangi strategi yang halus untuk perubahan yang berkelanjutan. Penekanaan pada kerjasama, sensitivitas budaya dan pendekatan lokal muncul sebagai prinsip panduan untuk menavigasi kompleksitas masalah-masalah sosial ini. Ketika kita merungkan atas pembicaraan ini, menjadi jelas bahawa membentuk solusi yang bermakna memerlukan usaha bersama, melibatkan berbagai memangtu kepentingan untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih inklusif, adil dan tanjung bagi Malaysia. Maklumat yang diberikan menyokong aspek penting landscape pekerjaan di Malaysia. Sektor awam menyerap kira-kira 1.3 juta pekerja, membentuk kira-kira 10% daripada tenaga kerja. Tindakan normatif diperincikan dalam Artikel 153 membolehkan penggelakan jawatan dan khas istimewa untuk Melayu dan kumpulan peribumi. Perdebatan mengenai diskriminasi perkhidmatan awam timbul pada tahun 2010. Dakwaan dibuat berkenaan keperluan kecekapan dalam bahasa Mandarin dan tahun 2006 dan tuduhan perjustis terhadap pekerja Melayu dan periputra pada tahun 2010. Jurang dalam pendidikan tinggi dan kadar penggangguan wujud dan di antara populasi Melayu dan Cina. Orang Cina yang berpendidikan tinggi cenderung bekerja dalam sektor swasta, sementara data mengenai saiz syarikat dan tenaga kerja tahap Survey Job Street pada tahun 2011 mengenai pasti alasan utama menolakkan graduan baru termasuk tuntutan gaji yang tidak realistik, sikap dan personaliti yang buruk serta kekurangan kecekapan dalam bahasa Inggeris.